Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us. Muka surat 404. Kita telah pun menyentuh tentang hakikat sembahyang itu yang disebut dalam kitab ini mengandungi 12,000 macam yang direngkas dan dihimpunkan. Akhirnya dikata boleh disimpulkan dalam sembahyang ni hakikat dianya ada 12 macam. Yang pertamanya ilmu, seperti yang telah pun disentuh pada 3 hari yang lepas, 2 hari yang lepas. Nombor 2-nya wudu. Kerana sabda Nabi SAW, tidak sah sembahyang kecuali dengan suci. Jadi sembahyang wudu ini melambangkan kebersihan kebersihan zahir kita yang perlu dijaga. Jadi pertama sekali yang kita kena ingat di sini, sembahyang ini yang hendak yang diminta oleh Allah Taala, yang diwajibkan oleh Allah Taala kepada kita supaya kita lakukan, adalah merupakan satu amalan yang mana amalan itu sebenarnya diminta supaya dibawa keluar dalam masjid. Maknanya bila kita berada di luar masjid, perangai, kelakuan sewaktu kita sembahyang tu kita kena praktikkan dan kita kena amal di luar. Jadi kalau dalam sembahyang itu yang pertamanya disimpulkan bahawa kita kena ada ilmu. Bila nak pergi keluar, sama ada nak cari makan ke nak apa benda sekalipun, ilmu kena ada. Orang yang bertani, kita mungkin kita kata itu orang yang duduk di kampung tu menoreh tak ada ilmu boleh hidup. Kalau dalam sembahyang ni, sembahyang kena ada ilmu. Ilmu apa dia? Ilmu bacaan dia, ilmu sembahyang dia. Jadi ilmu itu kena juga ada di luar masa kita nak hidup. Jadi orang kampung nampak gaya tak ada ilmu, tapi dia ada ilmu sesuai dengan kampung dia. Dia nak noreh, cuba kita pergi noreh, tak jadi. Noreh ni, menoreh getah tu, kalau tak reti, tak ada ilmu, dia akan luka dia terkena dia punya batang betul tu. Kita nak toreh tu, nak toreh kulit, bukan batang. Kena ingat tu. Jadi orang yang menoreh tu dia ada ilmu menoreh dia. Jadi dia boleh hidup dengan ilmu menoreh dia tadi. Dia boleh hidup dan boleh sara anak, boleh sara isteri, anak pun sampai mengaji tinggi. Berkebun. Ingat berkebun ni maknanya tanam gitu saja, lepas tu tinggal gitu. Dah ada ilmu dia. Nak pula teknologi baru sekarang ni. Ada kebun yang telah pun diusahakan berkali-kali, cara dia lain. Ada yang baru teroka. Baru teroka nak tanam sayur ke benda, baru teroka. Itu lain. Jadi yang ini tuan-tuan yang dikatakan sebagai ilmu kena ada. Maka dalam sembahyang kena ada ilmu, di luar pun kena ada ilmu.
Okey, dalam sembahyang kita berwuduk. Berwuduk lambang dia apa dia? Lambang kebersihan. Jadi bila kita berada di luar, manusia suka kepada kebersihan. Ya. Sebab tu saya tertarik yang saya cerita baru ni, yang orang asli lah kita cerita ya, yang di Indonesia tu. Cara orang berdakwah tu, di tackle kod badan bersih dulu. Ya. Bagi sabun, bagi berus gigi. Jadi bila diceritakan inilah cara hidup Islam bersih, maka dia tertarik. Baru ajar mengucap. Sebab tu saya kata ini teknik nak sampaikan ajaran Islam ni tuan-tuan, dia memerlukan ilmu dakwah. Ya. Ilmu dakwah dia jadi tak kecoh, cantik je. Jadi kalau tak ada teknik, orang usuluddin, dia belajar usuluddin saja. Kerja dia nak suruh orang Islam je. Ya. Orang usuluddin ni kerja dia nak suruh orang Islam. Dia jaga pahala dosa, dia akan cerita pahala dosa, syurga neraka. Itu usuluddin ya. Baik. Kalau kita tidak mau mengambil kira tentang teknik berdakwah, jumpa orang berasa nak suruh dia masuk Islam, pasal apa dia duk teringat? Kalau kita berjaya mengislamkan orang, maka itu lebih baik daripada kuda. Kuda merah. Kuda merah ni makna kenderaan yang hebat. Daripada apa ni orang panggil, maknanya terlalu baik ya, dia punya kerja dakwah ni. Jadi kita pun jumpa orang, ajak dia terus nak masuk Islam. Awak tak nak masuk Islam kan? Lepas tu orang tu kata, saya tak boleh, lama dah saya dengan agama saya ya. Jadi kalau begitu keadaan dia, maka kita selama-lamanya susah nak mengislamkan orang. Ataupun orang tu setuju, dia tengok orang lain, seronoklah, berasa nak masuk Islam, masuk. Lepas masuk tu lagu mana agak-agak kita ajar mengucap lah bila dia masuk. Yang kedua, step yang kedua, mungkin kalau kita tak belajar secara mendalam ilmu dakwah, nombor duanya ialah kita kata lepas ni tak boleh makan babi lah. Kalau orang asli ya, orang asli, dan saya yang ini maknanya saya tengok pendakwah yang ditrain oleh JAKIM ya. Saya tengok maknanya dia digunakan step dakwah betul ya. Bila orang tu dah masuk Islam, dia tak pergi serang tu, jangan makan apa tu. Orang asli ni dia suka makan kera ya, makanan dia lah tu, babi memang dia makan. Selain pada tu kera, beruk ke apa benda. Jadi kalau kita kata lepas ni tak boleh makan dah benda tu ya, dia jadi jam ya, dia jadi jam. Itu yang berlaku di Sarawak tu ya, bila mana ustaz tu dia pergi berdakwah ke apa benda, mula-mula tak belajar teknik dia, Islamkan orang tu masuk Islam ya. Orang tu masuk Islam, satu rumah panjang masuk Islam ya. Dan bila dia nak balik ke Semenanjung, dia kata lepas ni babi tak boleh makan. Babi tu kata orang beriak bawah rumah dia, di sekitar rumah dia tu. Orang orang di Sarawak. Okey. Gi kali kedua memang betul babi tak ada dah. Ya. Jadi ustaz ni tanya, "Pas mana babi buang kat mana?" Dia kata dah ustaz kata tak boleh, lepas ni tak boleh ada babi, kami makan semua, dia kata. Jadi ini orang panggil teknik dia tu tak ada. Ya. Jadi teknik tu kena ada. Baik. Jadi yang kawan ni diberinya sabun, diberinya jadi diseronok last sekali. Dia tengok bau badan dia pun maknanya kata wangi, bersih ke gigi dia apa semua. Lepas tu diterapkan sikit Islam, lepas tu ajar mengucap serentak boleh mengucap. Ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi payahlah lidah dia, saya tengok video tu dia ajar 2 3 4 kali nak boleh dapat asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Jadi nak ceritanya nombor 2, wuduk itu lambang kebersihan ya. Dan lambang kebersihan ini, kalau dalam sembahyang kita kena jaga kebersihan, di luar kita pun kena jaga. Nombor 3, pakaian, kerana firman Allah, pakailah kain bajumu setiap kali sembahyang. Samalah ya. Nombor 4, menjaga waktu.
kerana firman Allah, sesungguhnya sembahyang itu untuk orang-orang mukmin sebagai kewajipan yang berwaktu. Sembahyang tu ada waktu dia. Hal ni pun kena bawa di luar sembahyang. Perangai sembahyang kena jaga waktu. Sembahyang tepat pada waktu dia. Dan benda ini kita bawa di luar. Bila bawa di luar, maknanya kehidupan akan lebih ceria. Bila berjanji, bila meeting ke apa, dia tepat waktu. Yang ini saya banyak selalu sentuh. Last kali kita jadi fed up lah. Tak pernah hayat orang panggil kalau nak mesyuarat ni kata pukul 9.30, 9.30 tepat. Tak tahulah dia kenapa kita orang Islam tu payah dalam keadaan kita dah jaga waktu sembahyang. Ada waktu. Mau kuta. Nak mesyuarat, tak kira lah mesyuarat. Kalau mesyuarat hak biasa ni, orang panggil nak main bola, okey kita meeting lagu mana, itu tahan berkira. Ini nak mesyuarat masjid, nak mesyuarat parti Islam, nak mesyuarat apa ni, Persatuan Islam. Hak Islam tu hak ada nama Islam, tak lepas. Baca wal asri innal insana lafi khusri. Jadi masalah apa agak-agak kita? Satu je masalah, kita ni suka orang panggil terlalu ambition, bercita-cita nak mengamal Islam dengan kata-kata. Pantang bagi mikrofon kan, boleh kita pengedah belaka. Tapi dalam hati kita tak ada satu sen pun berhasrat nak mengamalkan Islam. Itu yang jadi masalah dia. Bila kita tidak ada cita-cita nak mengamalkan Islam, kita rasa Islam ni untuk orang lain. Sebab tu antara yang saya tegur untuk diri saya dan juga tuan-tuan, untuk ingatkan bila kita baca kitab ke apa dia, jangan duk fikir orang lain. Bila nak ceramah ke, nak khutbah ke, nak kuliah ke, jangan duk nampak orang lain. Penyakit kita baca Quran, baca kitab, kuliah ke, khutbah ke, bila baca je nampak orang lain, baca je nampak orang lain. Itu jadi rusak habis. Bila berusrah je nampak je, baca apa ni, bincang je nampak orang lain. Sebab tu kita tidak ada peningkatan. Duduk dalam grup Islam lah, masjid ni grup Islam lah. Kalau duduk dalam parti Islam, parti Islam. Dalam apa ni, persatuan Islam, persatuan Islam. Khairat kematian ke benda, itu benda Islam lah kalau tu. Tapi dari sudut orang panggil nak manage time, kita tak lagi. Last kali kita jadi fed up. Akhir sekali kita pun jadi hanyut gitu juga. Dah tak boleh naik beki. Sepatutnya roh sembahyang ni yang ada waktu dia ni, bawa dah dalam di luar sembahyang. Paling tidak maknanya sekali-sekala dalam meeting, nak tengok dalam meeting je. Okey, pukul 10 malam, pukul 10 meeting tepat ada belaka, boleh start dah. Ini kalau pukul 10, tahu dah pukul 10 cakap pukul 10, 10.30 lah jawapan. Jawab dia, kita kena boleh meeting. Jadi itu tak kenalah ya. Nombor 5, menghadap kiblat, dan di mana kamu berada, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Menghadap kiblat ini adalah satu lambang kepada fokus. Kita fokus pada satu. Bila buat kerja tu, tengah-tengah buat kerja tu fokus terus, baru dia jadi kerja. Nombor 6, niat. Kerana sesungguhnya semua amal itu bergantung kepada niat, dan yang dianggap bagi tiap orang apa yang dia niatkan. Nombor 7, takbiratul ihram, permulaannya takbir dan penyelesaiannya salam. Kita pun habis ni lah cepat sikit sebab saya pun nak pergi Kota Baru. Nombor 8, berdiri. Tegaklah berdiri kerana Allah dengan khusyuk. Nombor 9, apa tu? Membaca Fatihah. Kerana firman Allah, bacalah seringanmu daripada Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah maknanya sebahagian daripada Al-Quran. Baik, bila sebut baca Fatihah ni, saya nak sentuh sikit. Semalam kita test ada satu orang imam.
Semalam kita test ada satu orang imam, dia tu orang pelajar UIA daripada Afghanistan. Saya adalah semalam. Cuma dia tak baca Bismillahirrahmanirrahim, tak kedengaran. Jadi takut-takut ada yang confuse. Sebab kadang-kadang kita baca kitab, kena baca Fatihah tu, bila baca Fatihah kena baca Bismillah. Baik. Bismillah ni dia ulama bertelaga. Bismillah ni ulama bertelaga. Pandangan dalam mazhab kita yang 4 itu pun ada yang kata wajib baca bismillah, tak baca bismillah batal. Baik. Ada imam yang 4 ni juga kata tak baca tak apa. Ada yang kata kena baca tapi slow. Jadi benda ni takut ada yang orang panggil berasa tak sah semayang ke. Jadi tak ada apa. Sebab tu kita pergi Mekah tu dia tak ada start start dengan alhamdulillahirabbil alamin Fatihah terus. Sebab yang dikata sab'al masani itu 7 ayat itu apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok tangan saya. Saya stop. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kata bismillah dah di stop siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Jadi yang kata bismillah tak payah, tak masuk dalam 7 ayat yang wajib dibaca masa sembahyang. Sebab ghairil maghdubi alaihi siratal ladzina an'amta alaihim stop 1 ayat. Tapi yang kata wajib dia kata ghairil, dia kelas kat ghairi je. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Dia kelas kat situ Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kata kena baca wajib baca bismillah ni dia kata sebab siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat. Yang kata tak wajib dia kata siratal ladzi tu sampai waladdallin 2 ayat. Itu je dia punya kelas dia. Dia macam ni lah Saya dapat maklum ada siapa gitu tanya. Khutbah baru ni ada satu kali ada satu orang ustaz dia baca khutbah tak duduk. Cuma saya tanya masalah dia tak duduk tu dia ada tak stop? Stop maknanya lepas tu dia start dengan khutbah kedua. Jadi dalam mazhab kita dia stop, duduk dan bangun, start yang kedua balik. Tapi dalam mazhab Hambali pula stop, kalau tak duduk tak apa, stop, tak duduk dan start baru yang khutbah yang kedua, tak ada masalah. Ini kena belajar 4 mazhab ni. Kadang-kadang dan saya cuba selidik pula, ustaz tu bukan dia tak nak duduk, dia terlupa sebab nak cari khutbah yang kedua tu katanya. Jadi bila dapat khutbah kedua ke apa benda, jadi dia pun pakai tak duduk terus, pakai start lalu dengan khutbah yang kedua. Okey, sila. Okey, kita tak belajar Hambali oleh kerana yang beramal dengan yang beramal dengan benda tu dia belajar. Kita follow ajalah. Dia belajar. Yang pentingnya orang tu sendiri tahu mazhab yang 4. Sebab tu kelonggaran mazhab 4 ni tuan-tuan, cuma tak boleh nak cerita ke orang je, nak ajar, tapi sekali-sekala kalau terlupa berlaku, jangan jadi kecoh. Itu saja yang kita nak. Boleh faham tak? Macam mana nak menghadapi kes-kes yang kata orang yang kadang-kadang kita rasa dia ni macam mana aku rasa-rasa aku belajar kena ada bismillah. Jadi kita husnuzan, orang panggil kita sangka baik. Dia ni belajar UIA, dia ni nampak dia hafal Quran, takkan tak reti bab ni. Hafal Quran takkan hak ni pun tak reti. Kita itu dia kena ada satu orang panggil slot sangka baik.
Cuma imam yang terbaik pula, ini nak cerita imam yang terbaik. Bila dia pergi satu tempat, dia tahu dah ini Syafi'i, dia kena start dengan bismillah. Ya. Itu pula. Tapi kalau dia tak start, kita jangan kecoh. Ya. Dan kita tahu, dia tahu benda tu. Ya. Macam yang tu pun, bila kita tanya ustaz yang kata khutbah tak duduk tu, dia kata dia cari benda tu khutbah kedua. Itu yang dia tak duduk tu. Dia tak prepare. Saya ni kalau nak khutbah, saya cek khutbah kedua dulu. Sebab jadi isu pula. Tak baca khutbah kedua jadi isu. Jadi cek ada baru kita okey. Kalau tak ada kita tanya mana duduk. Ya, baik. Dia ni bila cari-cari tu jadi kelang kabut. Habis khutbah pertama tu, dia kira pakai start terus dengan khutbah yang kedua bila jumpa. Jadi dalam keadaan tu lagu mana? Jadi ini yang kita orang panggil kena pertimbangkan. Kita tengok kepada pandangan mazhab lain. Ya, pandangan mazhab lain. Okey, kata ada kelonggaran kalau tak duduk tu kisah. Okey, pulanglah. Kalau berasa tak puas hati juga, semayang lain. Tapi kalau kita semayang lain, nampak sangat kita ni orang panggil jumud. Dia lagu tu pula. Jumud tu apa dia? Beku, kaku. Duk main satu je. Ya. Jadi ini yang saya nak explain sikit tentang hak semalam lah. Takut-takut ada yang confuse semalam. Nombor 10 ya. Rokok Yang 11 sujud. Yang ke-12 duduk kerana sabda Nabi SAW, jika bangun dari sujud dan duduk bertasyahud, maka telah selesailah sembahyang. Jika telah selesai ke-12 ini, harus diikuti dengan ikhlas untuk kesempurnaannya, kerana Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dengan ikhlas, sebab agama itu hak Allah. Saya nak sentuh pula ikhlas pula hari besok. Yang ikhlas tu kerana Allah tu kita sebut awal je. Ya. Ini kena perluas sikit je. Kita sebut awal. Jadi yang ini saya akan sentuh besok tentang ikhlas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi. Alhamdulillah.